Hello, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan. Kita masih lagi dalam PKP fasa kedua. Kali ni saya nak cerita tentang apa benda yang kita perlu ambil tahu sebelum beli kereta, terutamanya kereta barulah. Kalau pasal kereta second nanti saya cerita buat dalam video lain. Sebelum tu, terima kasih pada yang menonton video saya yang berkaitan Hulun hari tu, sebab ada yang respon positif. View tak ramai tapi okey lah. Maksudnya ada orang yang ambil perhatian dengan topik macam tu. Jadi kali ni nak cerita ni khusus untuk yang fresh grad ataupun orang yang first time nak beli kereta baru lah. Ataupun first time nak beli kereta. Ada beberapa perkara yang kita kena ambil tahu, tak kisah lelaki atau perempuan. Sebab beli kereta ni adalah benda yang orang kata tanggungjawab dia besar sebenarnya. Sebab kereta ni adalah mesin. Dalam kereta ni ada banyak komponen, dan banyak komponen ni kena jaga, kena maintain. Ada yang kena tukar setahun sekali, 6 bulan sekali kena tukar. So bila kita nak buat bajet untuk beli kereta, kita kena fikir selain daripada kalau yang nak deposit, first kena standby duit deposit. Lepas tu kena standby bajet bulanan untuk bayar loan bank. Lepas tu kita kena ada simpanan untuk kos maintenance ataupun kos servis. Sebab kereta adalah mesin. Mesin ni dia banyak benda bergerak, banyak komponen, kena sentiasa maintain. Jangan tahu isi minyak drive je. Terutamanya orang perempuan lah. Orang perempuan kebanyakannya tak ambil tahu pun pasal maintenance ni. Dia tahu kereta boleh isi minyak, boleh start engine, boleh jalan, dah. Itu cerita. Bila ada masalah, kena kencing dengan bengkel, kena kencing dengan pusat servis, dia diri sendiri juga susah. Dan kebanyakan perempuan macam tu lah. Tapi ada yang tahu pasal maintenance, okey, kudus kepada mereka. Yang paling tak best ni orang lelaki pun ada yang macam tu. Jadi saya pun tak tahu kenapa. Tak minat kereta tu satu hal, tapi bila dah pakai kereta ni, nak tak nak kena ambil tahu pasal kereta. Sebelum beli kereta kena ambil tahu. First korang kena tahu kalau kereta baru ni, contohnya Proton sekarang waranti 5 tahun. So korang kena ambil tahu dalam masa 5 tahun tu waranti barang apa yang di cover dalam waranti. Dan macam mana cara nak claim. Misal kata barang tu rosak dalam tempoh korang pakai kereta tu, asalkan rosak tu bukan disebabkan oleh korang lah. Yang maksudnya benda yang boleh claim waranti ni adalah rosak dari kilang. So korang dapat kereta ada cacat sikit, ada pecah sikit, radio tak boleh on ke, benda macam tu boleh claim waranti. So itu satu, check waranti 5 tahun tu apa yang di cover, apa yang dia tak cover. Barang-barang maintenance, apa yang kena tukar selalu, minyak hitam, minyak enjin. Minyak hitam tu minyak enjin lah. Lepas tu minyak gearbox. Kalau kita Proton yang guna timing belt setiap berapa ribu kilometer nak kena tukar, berapa bajet. Sebelum korang beli kereta, korang kena check benda ni. Dan cara nak check ada banyak cara. Cara pertama, korang kena selalu borak dengan mekanik lah yang tahu pasal kereta. Walaupun korang belum pakai kereta lagi, carilah kawan-kawan yang sama ada kawan tu kerja bengkel atau dia kerja mechanical yang biasa buat repair kereta, ataupun macam saya ada family yang tahu pasal kereta. Memang dia orang ni memang arif lah pasal maintenance kereta. So saya tak ada masalah untuk jadikan rujukan pada dia orang. Tapi untuk yang tak ada family terdekat yang bekerja dalam bidang-bidang berkaitan kereta, carilah kawan-kawan yang mungkin pernah kerja dekat syarikat kereta, yang bukan kawan-kawan salesman. Cari kawan-kawan yang pernah kerja bengkel atau pernah belajar kereta, yang engineering lah. Ataupun cari kawan-kawan yang kita boleh borak, ataupun bila pergi mana-mana bengkel ke, bengkel motor ke bengkel kereta ke, rajin-rajinlah borak dengan orang-orang di bengkel. Tanya kereta macam ni, macam mana nak jaga kereta ni, macam mana nak jaga kereta ni, apa kelebihan, apa kekurangan. Jangan selalu tanya pasal kereta ni minyak jimat tak, kereta ni minyak jimat tak. Minyak jimat tu sebenarnya benda subjektif. Dia bergantung pada cara kita bawa. Data jimat minyak ataupun data penggunaan minyak daripada syarikat kereta tu sebenarnya adalah data ujian. Dia buat dalam persekitaran terkawal. So itu sebagai rujukan je. Dia tak akan semestinya kita boleh capai benda yang sama macam yang kilang bagi. So dia bergantung pada cara kita bawa kereta, tempat kita bawa kereta, jalan tu macam mana, kita isi minyak macam mana, cara kita maintain kereta macam mana. Itu cerita lain lah. So kalau nak beli kereta baru, first kita kena ambil tahu pasal kereta yang kita nak beli. Apa keperluan kita nak beli kereta tu. Bukan kita beli kereta ni sebab orang lain beli kereta tu lawa, kita pun nak beli.
kita beli kereta ni, kita kena tengok keperluan kita. Kita perlu tak beli kereta tu? Kalau bila kita rasa kita perlu beli, kita cari pula dalam kereta tu apa yang sesuai dengan keperluan kita. Banyak orang beli kereta, dia salah beli sebenarnya. Dia beli kereta tu sebab kereta, oh kereta ni lawa, harga murah, so kita beli kereta ni lah. Tapi bila dah beli, walaupun masa mula-mula beli tu dia rasa macam murah, dia rasa boleh jaga kereta. Tapi bila dah dapat kereta 3-4 bulan pakai, duit sangkut sebab tak dapat nak cover cost untuk maintenance. Bila bulan-bulan mungkin bayar murah, tapi maintenance mahal. Dan kenapa maintenance mahal? Mungkin sebab dia selalu pakai je isi minyak jalan je, tak pernah cek minyak enjin, tak pernah cek level minyak, tak pernah cek itu gini. Sebab kereta ni macam saya cakap tadi, dia adalah mesin, dia ada banyak komponen yang terutamanya dalam enjin ni, dia banyak benda yang dia nak kena selalu tengok. Terutamanya minyak, radiator punya air coolant tu nak kena selalu cek. Setiap kali nak jalan kena cek. Lepas tu saya pernah jumpa orang yang bila bawa kereta ni, dia start enjin terus pasang ikon terus jalan. Dia tak bagi enjin tu warm up dulu, tak bagi enjin tu panas dulu. Sekali-sekala buat tak apa, tapi bila hari-hari buat, enjin tu jadi cepat rosak. Dia tak cukup panas. Enjin ni dia ada suhu yang sesuai untuk dia beroperasi pada keadaan yang optimum. Ni istilah engineering lah, tapi saya sampaikan dalam bentuk yang mudah. Sebab kebanyakan 99% orang yang beli kereta ni, dia tak tahu pun pasal kereta. Yang tahu pasal kereta dia hanya 1% atau 5% je. Dan kebiasaannya orang yang tahu pasal kereta ni, dia tak akan pakai kereta yang canggih. Dia akan pakai kereta yang simple-simple je. Sebab kereta yang simple-simple ni dia senang nak buat. Bila kereta yang terlalu canggih ni, selalunya kalau orang tu betul-betul main pasal kereta yang canggih, okey lah, itu kelebihan pada dia. Tapi bila yang kereta canggih ni, kereta Eropah lah terutamanya, dia dah terlalu canggih sampai kan benda tu banyak guna komputer, banyak guna elektronik. Tak semua bengkel boleh buat. Hanya bengkel yang bertauliah je, service center lah terutamanya, yang boleh buat. Kalau pakai S70, hantar bengkel bawah pokok, memang jahanam lah S70 tu. Sebab bengkel bawah pokok kebanyakannya yang kita kenal macam bengkel-bengkel kampung, dia orang tak biasa bawa kereta-kereta yang canggih. Sebab tu masa Exorable keluar dulu, banyak problem dekat gearbox, dekat enjin. Sebab Exorable tu, gearbox dengan enjin ni sebenarnya dah terlalu canggih untuk harga dia. Dan bila dia dah jadi kereta mampu bilik, ramai orang pakai, dia seolah-olah Volkswagen yang dijual pada harga 70,000, Volkswagen yang baru. Jadi bila orang tengok, oh, kereta canggih harga 70,000, ramai orang pakai pergi beli. Bila rosak, kebanyakan yang diorang beli ni, diorang tak nak hantar service center. Diorang kata service center mahal. Memang mahal, tapi waranti terjamin. Jadi bila ada apa-apa masalah, kita nak claim senang. Bila hantar bengkel-bengkel biasa, dulu diorang bengkel-bengkel biasa ni, diorang biasa buat enjin Honda VTEC B16B, enjin Campro yang lama, yang kosong, yang zaman-zaman wajar dulu macam tu, enjin 4G18. Enjin tu semua dia tak susah nak maintain, mechanical dia simple. Bila dapat enjin Exorable 105S Private yang ada turbo dia pula ni bukan turbo yang biasa kita pakai, yang kita biasa tengok dekat Evo. Dia adalah turbo soft turbo, orang panggil soft turbo. Sebab turbo dia ni design dia kecil, semua komponen yang ada dalam turbo di-combine dalam satu unit. Ni kalau orang yang tahu pasal turbo, dia faham lah apa yang saya cakap ni. So design dia ni adalah design, macam mana cakap canggih lah, senang cerita. So bengkel ni bila tengok gini, ini macam ini, diorang pun tak tahu nak buat macam mana sebab tak pernah tengok. Selalu dia orang tengok enjin Evo 3, turbo dia begini, ada wastegate, ada blower valve semua. Tapi bila dapat enjin Campro turbo yang Proton punya, asal turbo dia macam ni. Jadi diorang pun tengok macam mana nak repair ni kan. Kata tukar enjin betul lah. Sebab itu paling senang diorang buat. Tapi bila tukar enjin, tukar gearbox, kos dia jadi mahal lah kepada pengguna. Waranti dah void satu hal. Gearbox tu bukan murah kan, nak tukar gearbox CVT Proton yang dalam Exorable, Probe dengan Suprema tu. Dan selalunya problem maintenance yang tu cerita pasal Exorable pula lah. Yang saya nak tekankan kat sini, bila kita nak beli kereta baru, kita kena ambil kira costing untuk maintenance ni. Sebab maintenance cost ni untuk tempoh 9 tahun, 10 tahun dia akan bertambah. Sebab banyak benda yang akan wear and tear, benda-benda yang haus, yang wear and tear yang paling ketara adalah minyak lah. Kita tak boleh pakai minyak tu untuk tempoh 9 tahun. Paling lama pun 6 bulan, setahun je. So kalau nak beli kereta baru, kena jaga korang punya bajet tu. Jangan hanya fikir pada deposit, yang nak bayar deposit, dan hanya pada bulan-bulan. Korang tengok gaji korang, belanja makan korang satu hal, bulan-bulan duit bayar nak kat bank satu hal, dan cost maintenance tu pun nak kena ambil kira juga. Cost maintenance ni dia tak setiap bulan, tapi bila sampai masanya nak kena servis, contohlah 6 bulan sekali servis, masa tu kalau kena tengok masa servis tu apa barang nak kena tukar, minyak tu nak tukar apa, kalau macam dah kena tukar timing belt, timing mana kena tukar, air filter, oil filter dan sebagainya lah.
Itu yang berjadual. Yang tak berjadual pula tayar bergantung pada jenis tayar, bergantung pada perjalanan korang guna kereta untuk apa, pakai hari-hari ke, pakai sebulan sekali ke, seminggu sekali ke. Kena check juga. Nak tukar tayar ni bukan murah. Lepas tu apa lagi, kalau misalkan kita tengah jalan tiba-tiba tayar pancit, dan duit juga kat situ kan. So bila nak beli kereta tu kena budgetkan untuk benda-benda ni yang tak terjangka ni. Jadi itu saja nasihat saya. Sebab nak cerita panjang-panjang pun, saya sebenarnya nak keluar pergi beli ubat ni untuk mak motor. Jadi sambil-sambil tu saya berceroti lah sikit. Jadi kalau korang rasa ada apa-apa soalan ataupun nak tambah ataupun ada kemuskilan, boleh WhatsApp saya. Saya sediakan WhatsApp dalam description. Dan jangan lupa subscribe untuk kongsian lebih banyak pendapat daripada saya sebagai salesman kereta. Dan sebab saya pun pernah beli kereta, saya pemilik kereta, jadi saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya lah. Saya dulu beli kereta pun saya tak ambil tahu sangat pasal benda-benda ni. Tapi bila dah first time pakai kereta, first year pakai tu, saya belajar lah. Sebab benda ni adalah tanggungjawab saya. Saya kena jaga supaya kereta ni tahan lama, 9 tahun, 10 tahun, tak banyak masalah kecuali insiden sekali dua je. Ataupun habis duit insurans juga lah, nak bayar cover cost insurans kan. So ingat, bila nak beli kereta, jangan fokus pada duit bulan-bulan mampu bayar ke tidak. Kita mungkin mampu bayar bulan-bulan duit bank, tapi maintenance cost mungkin tak. Jadi kalau yang mana yang gaji kecil-kecil tu, ambil kira benda ni sebelum korang buat keputusan nak beli kereta baru. Sebab tu saya sangat recommend, sangat tekankan nak beli kereta, sediakan duit deposit. Bila korang sanggup sediakan duit deposit, maksudnya korang ada semangat dan korang ada push kepada diri sendiri untuk simpan duit. First, untuk kumpul duit deposit. Kedua, untuk kumpul duit untuk standby dalam waktu-waktu yang kita tak terjangka, untuk maintenance, untuk misal kata tayar pancit dan sebagainya. Itu adalah contoh pengurusan kewangan yang bijak lah, yang berkaitan dengan pemilikan kereta. Jadi sehingga video akan datang. Sekian, terima kasih.